Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung pada malam ni bacaan hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Malam ni kita sambung hadis yang ke berapa? Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-18, wa bihi ilahi qala an Abi Qatadah ibn Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra alaihi bi janazatin faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wa mal mustarah minhu? Qala al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillahi ta'ala wal 'abdul fajiru yastarihu minhu al-'ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Qatadah bin Ar-Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di tepi jenazah, baginda bersabda, orang yang berehat dan orang berehat daripadanya. Nabi lalu tepi jenazah dan Nabi sebut, ada jenazah yang dia berehat, ada jenazah yang orang yang berehat daripada dia. Jadi jenazah yang ada tadi boleh jadi dia berehat, adapun orang yang berehat daripada kematian beliau. Baik. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan Tuhan itu? Lalu baginda bersabda, hamba yang beriman akan berehat daripada kepenatan dan kesakitan dunia ini dan berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, Nabi sebut ada jenazah yang berehat dan ada jenazah yang orang lain berehat. Jadi ada dua jenis. Ada mayat yang bila dia mati dia berehat. Ada jenazah bila dia mati orang lain yang berehat. Jadi sahabat bertanya, apa maksud mustarih, jenazah itu berehat? Apa maksud mustarah minhu, jenazah itu mati tetapi orang lain yang berehat? Lalu kata Nabi, orang yang beriman, orang yang baik, orang yang soleh, maka dia ketika mati dia berehat daripada kepenatan dan kesakitan dunia, berpindah kepada rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Itu orang beriman. Orang soleh, orang beriman, orang yang baik, ketika mati, tuan-tuan sekalian, dia berehat daripada penat dan sakit dunia kepada rahmat Allah yang luas. Maksudnya orang beriman bila hidup atas dunia penat. Tuan-tuan kena letih, kena penat. Kena ada pekerjaan yang kita buat sampai letih badan. Semayang, puasa, umrah, haji, letih. Ya, ini tempat penat, bukan tempat berehat. Orang beriman berehatnya di kubur. Waktu hidup atas dunia, dia lelah, penat. Dia gunakan tenaga yang diberikan oleh Allah untuk buat amal. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dunia ni bukan tempat nak bersenang. Kan disebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, manakala syurga bagi orang kafir. Bagi orang bukan Islam, bagi orang kafir, syurga, dunia ni syurga. Adapun bagi orang beriman, penjara. Tuan-tuan duduk dalam penjara, ada benda boleh makan, ada benda boleh pakai. Ada waktu boleh keluar, kena ikut arahan. Penjara. Ada pakai baju biru, ada pakai baju oren, semua tu ada pasal tu. Ada banduan pakai baju oren.
Ada banduan pakai baju biru. Saya masuk dalam penjara tu tak pakai baju, Rambo. Bohong ya. Duk dalam penjara tuan-tuan, apa hak diberi pakai, pakai yang tu. Tak boleh minta lebih-lebih. Penjara kan? Boleh nak request pagi raya nak pakai teluk belanga. Belanga dia botas kepala hang ni. Ni penjara. Yang dia bagi pakai, pakai. Yang dia bagi makan, makan. Ada hari boleh keluar, keluar. Penjara. Tuan-tuan, orang beriman duduk dalam dunia macam duduk dalam penjara. Ada batas. Ada benda boleh makan, ada benda tak boleh. Ada benda boleh pakai, ada benda tak boleh. Kena sentiasa patuh pada arahan kerana kamu duduk dalam penjara. Ada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dia suruh macam tu. Saya Allah suruh buat macam ni. Kamu kena patuh kepada arahan. Kerana kamu duduk dalam penjara. Apa yang diberi pakai, pakai. Yang tak boleh, jangan pakai. Orang Islam, ada benda boleh pakai. Orang lelaki, Melayu, Islam. Tuan-tuan, ada benda yang boleh pakai, ada benda tak boleh. Jangan pakai pakaian wanita. Rantai jangan pakai. Tapi tuan-tuan pergi tengok anak-anak muda. Remaja, mak rempik dan sebagainya. Tuan-tuan, anak rempik-rempik lah. Tapi jangan buat benda yang Allah larang. Jangan pakai rantai. Ni pakai rantai ni. Kira pakai rantai tu habis samsing lah. Tak, jangan pakai rantai. Kerana benda tu dilarang oleh Allah di dalam kehidupan manusia. Manusia tak boleh pakai barangan perempuan. Kamu tak boleh pakai pakaian perempuan. Kamu tak boleh pakai emas. Kamu lelaki. Orang perempuan ada benda boleh pakai, ada benda tak boleh. Bukan semua benda boleh pakai. Kerana kamu duduk dalam penjara, kamu terikat dengan arahan. Ni penjara. Orang bukan Islam, bebas. Nak pakai seluar, tak mau pakai seluar. Nak pakai baju, tak mau pakai baju. Nak pakai, ikut suka. Syurga kan? Dunia. Tuan-tuan, ada satu ketika ada seorang lelaki. Saya tak ingat sahabat ataupun kekasih Allah, para wali dan seumpamanya. Kisah orang dulu. Kalau tak salah, seorang sahabat. Tuan-tuan sekalian, dia berjalan dengan menunggang kenderaan yang mewah. Berpakaian yang mewah. Pakai baju mahal, kenderaan pun mahal. Jalan. Sedangkan dia Islam. Lalu dia selisih dengan seorang lelaki bukan Islam. Tetapi lelaki bukan Islam tadi pakaiannya compang. Koyak rata tempat. Miskin. Kenderaan tak ada. Mengemih tepi jalan. Sedangkan dia bukan Islam. Jadi tuan-tuan, bila dia nampak ada lelaki Islam, pakaiannya mahal, kenderaannya mewah, tiba-tiba dia hak bukan Islam, miskin, mengemeh, tak ada kenderaan. Tuan-tuan, dia tanya, bukankah Nabi kamu mengatakan dunia ni syurga bagi orang kafir, tapi penjara bagi orang Islam? Bukan Nabi yang sebut macam tu kah? Ya, betul. Lalu bukan Islam ni kata apa? Tuan-tuan, si pengemeh ni kata apa? Yang aku duk nampak sekarang terbalik. Aku macam duduk dalam penjara. Hang pula macam duduk dalam syurga. Dengan kenderaan mewah. Dengan pakaian mahal. Ada bodyguard lagi. Aku makan pun tak cukup. Pakaian koyak. Mengemih. Tak ada kenderaan. Macam mana Nabi Hang kata syurga ni penjara bagi orang beriman? Syurga bagi orang kafir? Ni syurga lagu ni. Marah. Tuan-tuan, lelaki ni jawab apa? Dia kata, kalau nak dibandingkan apa yang aku pakai, apa yang aku naik, kenderaan yang aku peroleh, milik aku ni, kenderaan aku ni mewah, pakaian yang aku pakai ni pun mewah, tapi nak dibandingkan dengan syurga Allah esok di akhirat, yang ni macam penjara. Tak ada apa? Nak banding pakaian dalam syurga, mana boleh lawan? Nak banding kenderaan dalam syurga, hak ni tak ada apa? Macam penjara ni. Nak banding kehidupan aku yang mewah atas dunia ni dengan syurga, yang ni macam penjara bagi kami orang beriman. Kerana syurga penuh dengan nikmat. Kamu yang mengemis,
kenderaan tak ada, pakaian kamu tampung rata tempat, koyak rabak. Kamu tak cukup makan, nampak macam teruk. Tapi kalau nak banding esok di akhirat dalam neraka, hak ni kira syurga besar. Hak ni kira enjoy. Hang boleh duk renyah lagi. Esok pergi akhirat. Jadi apa yang disebutkan tadi tu dan syurga dunia ini penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang bukan Islam, kafir. Tuan-tuan sekalian, walaupun orang Islam itu kaya, mewah, tapi nak banding dengan syurga di akhirat, hak dunia ni tak ada apa. Lepas tu bukan salah orang Islam kaya. Boleh kaya. Tapi nak banding dengan syurga, tak ada apa kekayaan. Pakailah baju mahal. Sebab tu tuan-tuan, maksud zuhud, kata ulama, at-tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Orang zuhud bukan pakaiannya koyak. Orang zuhud bukan kenderaannya buruk. Orang zuhud bukan hidupnya miskin. Tidak. Zuhud maksudnya seseorang itu meninggalkan segala yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Buang. Apa saja milik kita tuan-tuan yang tak ada manfaat untuk akhirat, lempak buang. Jangan pakai. Yang ada manfaat, ambil. Ada orang boleh pakai baju mewah. Pakaiannya ribuan ringgit. Dia boleh pakai. Tapi baju tu dia pakai untuk tahajud. Ada? Imam Ahmad Ibn Hanbal kalau tak salah. Tuan-tuan, dia pernah bangun tahajud semayang malam dan mengenakan pakaian berharga 1,000 dirham. Baju tu khas dia buat untuk solat malam. Tak salah pakai baju mahal. Tapi gunakan harta itu untuk akhirat. Ada kenderaan mewah. Sila. Kamu mampu beli. Kamu ada kemampuan. Sila. Gunakan kekayaan tadi untuk akhirat. Apa saja harta yang Allah bagi kita boleh capai. Tuan-tuan boleh sampai kedudukan yang tinggi. Jadi businessman yang berjaya. Ada kedudukan, ada nama. Boleh bagi banyak gaji pekerja ni ratusan orang. Kaya lah. Okey, Ustaz. Kamu boleh sampai kedudukan tersebut. Sila. Pastikan kedudukan itu ada manfaat untuk akhirat. Itu orang zuhud. Jadi tuan-tuan sekalian, sekaya manapun orang Islam beriman, nak banding dengan akhirat esok, dunia ni tak ada apa. Macam penjara. Kerana syurga jauh lebih hebat. Seteruk-teruk orang kafir atas dunia, nak banding dengan neraka esok di akhirat, teruk atas dunia ni kira syurga lah. Tara teruk tu pun hang boleh lena elok. Baik. Jadi Nabi sebut orang beriman, orang yang soleh, ketika dia mati, dia akan berehat daripada penat dan sakit dunia, berpindah kepada rahmat Allah yang luas. Atas dunia semayang, puasa, zakat, pergi umrah, buat haji. Ulang alik ke masjid. Penat. Tuntut ilmu. Ada orang yang berpenat dengan mengajar. Ada orang berpenat dengan mengaji. Macam-macam. Kerja buat agama ni teruk. Penat. Setelah dia mati bertemu dengan Allah, dia berehat dari semua perkara tersebut. Tak payah buat dah duduk dalam kurung. Semayang tak payah. Puasa tak payah. Masjid pun tak payah mai. Masa hidup kena mai. Pi balik letih lah. Minyak habis. Kenderaan nak kena servis. Tu dia pi balik tu. Masa hidup penat sikit tak apa. Sakit sak pun tak apa. Tuan-tuan, lepas mati, insya-Allah berehat dari segala kepenatan tadi. Tak payah mai dah. Masa hidup ulang alik mai masjid, masa mati tak payah mai dah. Ada hak mai mana ni mati dah. Tak ada. Masa hidup yang mai. Mati tak payah mai. Kalau hang mai orang perambat. Tu imam kan panggil mai buat ruqyah, mai buat apa? Masa hidup mai, mati tak payah mai dah. Pi berehat. Tu orang beriman. Berehat dari segala penat dunia. Tu tak kena bagi penat atas dunia. Tuan-tuan, Imam Abdul Wahab Sya'rani kalau tak salah sebut, di akhirat esok, ketika bangkit di akhirat, ada orang yang tenggelam dalam peluh masing-masing. Bangkit di akhirat kelak, tuan-tuan sekalian, ada orang yang tenggelam peluh
peluhnya tenggelamkan diri dia. Ada yang tenggelam betih, ada tenggelam pinggang, ada tenggelam bau, ada tenggelam semua terus. Tenggelam dalam lautan peluh. Dalam tak dalam peluh tu tuan-tuan, sampai diberikan gambaran kalau ada kapal boleh belayar atas laut tu. Lautan peluh. Jadi laut peluh ni menitik ni tuan-tuan sampai banjir, sampai jadi laut. Allah. Tuan-tuan sekalian, lalu timbul persoalan, datang daripada mana peluh yang banyak? Sedangkan waktu bangkit di akhirat tak ada seorang pun minum air. Peluh hak sekarang keluar pada badan kita tuan-tuan, hasil ada air yang masuk, ada masuk keluar. Akhirat tak ada siapa minum air, tapi peluh dia keluar bercerau sampai tenggelam manusia tersebut. Jadi dipersoalkan datang pada mana peluh tersebut. Tuan-tuan, disebutkan peluh itu datang kerana ketika atas dunia mereka hidup langsung tak pernah peluh untuk agama Allah. Waktu hidup atas dunia ni, tuan-tuan, dia tak pernah guna tenaga dia untuk Islam. Orang lain penat berjuang, berpeluh, hidup dengan ketakutan, kepenatan, habis wang ringgit, hilang nyawa, hilang tenaga, tumpah darah, pertahankan agama Allah. Yang dia buat tak tahu. Tuan-tuan sekalian, orang Islam di Palestin berjuang. Ada yang hilang nyawa, ada yang putus kaki, ada yang hilang keluarga, ada yang hilang anak kecil. Macam-macam. Tuan-tuan, pengorbanan yang mereka buat nak pertahankan agama Allah, pertahankan negara, pertahankan maruah mereka. Tu bumi umat Islam, Palestin. Mereka berjuang tahan. Tuan-tuan sekalian, mereka berpenat, berlelah atas dunia, bangkit di akhirat, peluh tak ada. Habis dah guna atas dunia. Habis. Orang hak bersenang atas dunia, langsung tak pernah keluar peluh. Kamu tunggu akhirat esok, keluar peluh kamu. Bimbang, kamu kan tenggelam dalam peluh tu. Sebab tu kena bagi penat atas dunia ni. Berpeluh, berlelah, berletih tak apa. InsyaAllah akhirat berehat. Baik. Jadi kata Nabi, orang beriman dalam kubur mereka berehat. Berehat daripada kepenatan dan kesakitan dunia. Dan berpindah kepada rahmat Allah yang maha luas. Baik. Manakala hamba yang jahat pula, orang ramai, negara, pokok dan binatang-binatang akan berehat daripada kejahatannya. Adapun orang yang jahat, tuan-tuan, ketika dia mati, bukan dia berehat, orang lain berehat. Pokok berehat, binatang berehat. Kawan-kawan jiran dia berehat, negara pun lega, dia tak ada orang. Semua orang berehat dengan sebab kematian dia. Lega. Sebab kalau dia duduk hidup, dia boleh menyepak kucing macam buat tenang bola. Kucing naik atas motor dia pergi sengap-sengap, dia pegang kayu macam Mirandas tu. Kriket. Baik syahid kucing tu. Kamu zalim kepada binatang, kamu zalim kepada pokok, kamu ganggu habis orang, tiba-tiba dia mati, tuan-tuan sekalian, orang ni lega. Jiran lega, kucing pun lega. Tuan-tuan, mereka lega kerana tak kena dah zalim dengan orang tersebut. Batu binatang, makhluk-makhluk Allah ni ada perasaan. Tuan-tuan, biasa dengar hadis, Nabi sebut, siapa-siapa yang mai belajar, tuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mempelajari ilmu, yang dengar ilmu, tuan-tuan, mereka ni akan didoakan oleh seluruh makhluk. Semut dalam lubang, ikan yang dalam laut. Semua makhluk di langit dan di bumi mendoakan bagi orang hak mengaji. Ni hak belajar ni. Hak tuntut ilmu agama didoakan oleh seluruh makhluk. Pokok tolong doa, lembu tolong doa, ikan tolong doa. Ya Allah, ampunkan si fulan, ampunkan si fulan. Dan kenapa mereka berdoa? Kerana setelah orang ini datang mengaji, mereka dapat ilmu, mereka ada adab, mereka akan praktikkan ilmu yang mereka dapat, mereka akan tidak zalim kepada orang. Pokok mereka tak zalim, binatang mereka tak zalim, mereka takkan buat kerja jahat. Mereka mengaji.
Jadi disebabkan orang ini mengaji, binatang dalam laut dapat tumpang rahmat. Mereka mengaji, mereka takkan buat jahat lah. Pokok selamat lah. Kerana orang mengaji, mereka tahu tak boleh buat macam tu, mereka tak kacau dah kita. Maka mereka mendoakan rahmat, keampunan untuk orang mengaji. Mereka seronok orang main belajar. Sebab bila orang mengaji, orang tahu hak ni tak boleh, yang ni tak boleh. Mereka dapat tumpang kebaikan tu. Kucing tak kena menyepak lah. Sebab orang belajar ada ilmu. Tapi kalau tak belajar, dia bukan tahu mana larangan, mana boleh, mana tak boleh. Rosakkan, dia cemarkan air, mati habis ikan dalam laut, dalam sungai. Tapi bila dia belajar, dia akan jaga. Nabi tak bagi cemarkan air. Jangan. Maka mereka dapat tumpang. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada orang yang zalim, orang yang jahat, lalu dia mati, mereka lega. Mereka disebutkan mereka ni berehat daripada jahat ni. Jadi tuan-tuan pilih. Tuan-tuan, kita masa nak mati nanti, kita berehat ke orang lain berehat? Pilih malam ni. Saya lagi bagi tahu. Saya nak masuk dalam sistem. Tuan-tuan nak mati masa tuan-tuan kita mati, tuan-tuan nak berehat ke orang lain berehat? Pilih. Cuma kena bagi perhatian. Tuan-tuan, boleh jadi dengan maksud ada orang silap faham. Maknanya, orang lain berehat pada kita bukan semestinya kita jahat. Ada kes tertentu lah. Sebagai contoh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat seorang perempuan kokong bapak dia kat belakang. Ni, dukung kat belakang ni. Jalan. Dia jaga bapak dia sungguh. Lebih ajaibnya tuan-tuan, sampai satu tempat bapak dia nak turun, dia bawa turun. Ayah dia nak main tanah, dia bagi main. Nak main hujan, bagi main. Dia layan sungguh. Sayyidina Umar tengok dahsyat, ajaib. Kamu bukan sekadar memenuhi hak ayah kamu sebagai seorang ayah. Kamu jaga ayah kamu elok. Bukan dekat jaga. Lebih pada tu lagi hang buat dah. Bagus. Dahsyat betul. Takat jaga pun cukup dah. Bukan jaga. Lebih pada tu lagi. Layan bagi elok. Kokong belakang bagi main tanah. Dahsyat sungguh hang ni. Mulia. Ajaib aku tengok. Kamu dah tunaikan hak. Bukan sekadar hak. Lebih pada hak kamu dah buat dah untuk ayah kamu. Tuan-tuan perempuan ni jawab apa? Tak betul. Wahai Amirul Mukminin. Tak betul. Apa yang kamu sangkakan tu tak betul. Kenapa? Dia kata ayah saya, masa bela saya, tak sama macam saya bela ayah saya. Dulu macam kecil ayah dia bela saya. Lah bila dia dah tua, saya pula bela dia. Nampak macam sama. Dah. Tak betul. Yang kamu sangka tu tak betul. Kenapa? Tuan-tuan, dia kata ayah saya ni jadi macam budak-budak. Kalau tak layan, saya pergi menangis. Dia nak main tanah bagi. Saya pergi nak kokong bagi naik. Macam budak, macam saya dulu. Tapi dia kata ayah saya bela saya masa kecil. Dia hiburkan hati saya. Dia penuhi segala permintaan saya. Dan dalam hatinya penuh pengharapan saya membesar dengan sehat dan umur saya dipanjangkan. Dia bawa saya main tadi ni dengan harapan tinggi. Dia dapat lihat saya membesar dengan baik. Sehat tubuh badan. Tuan kita jadi ayah kan? Tuan-tuan, tak ada ayah dan ibu yang nak anak dia membesar dengan sakit. Dia nak anak dia besar elok, sehat, panjang umur, nikah, ada keluarga. Dia nak tengok semua tu. Ayah ada niat dan harapan yang tinggi, anaknya membesar dengan sehat dan baik. Jadi dia kata ayah saya bela saya dengan harapan tinggi. Saya sehat, besar, panjang umur. Tapi masa saya bela bapa saya, walaupun saya layan dia elok, tapi jauh dalam hati saya tak larat dah. Duk tunggu dia mati bila. Bila mati orang tua ni tak larat. Tapi masa hidup nak kena layan dia dah. Masa hidup saya nak kena layan. Nak kok-kok penuhi permintaan. Cuma dalam hati ni ada harapan. Mati lega. Lega dah tak kedua belah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita mati orang rasa lega, dalam kisah anak ni bukan ayah dia jahat, anaknya jahat. Hadis tadi Nabi sebut orang jahat, orang lain berehat pada dia.
Negara berehat, pokok berehat, binatang berehat. Tu tanda orang jahat tu. Sebab masa dia hidup, dia menyusahkan orang. Jadi bila dia mati, orang lega. Tak kena zalim lah. Tapi dalam kes tadi tuan-tuan, tertentu yang kita sebut, bagi contoh mudah, kalau anak rasa lega, bapak dia mati, tak kedah belah, bukan pak dia jahat, anak tu yang jahat. Ayah kamu tak mau pun sakit macam tu. Tuan-tuan, kita duk berdoa. Si ayah tadi berdoa, janganlah susahkan anak-anak. Tak mau. Minta kalau sakit, duk sak mati, lega. Tak mau susahkan anak. Tapi ada ibu ayah yang Allah uji. Bukan dekat uji mak bapak, anak-anak sekali. Lumpuh 7 tahun. Makan orang kena suap. Mandi orang kena dukung bagi mandi. Berak orang kena basuh. Tak boleh bergerak. Allah uji dia. Bukan dia nak sakit tu. Bukan dekat dia. Anak dia juga diuji. Jadi wahai anak, kalaulah kamu terima ujian tersebut daripada Allah, jangan hadirkan niat supaya ayah kamu cepat mati. Jangan. Ada harapan sama. Semoga kamu dapat khidmat selama mungkin. Langsung tak ada penat. Biar penat tak apa, berlemak kan. Ya letih kita ada nafi, tak kena tak apa lah. Kena ketahuan. Kita minta mak ayah kita sihat elok, alhamdulillah. Tapi andai ujian itu terima kat kita, tuan-tuan bersedia. Buat yang terbaik. Jangan ada lintah harapan mak kita nak mati cepat. Kerana tak larat belarah. Jangan. Tu bukan pasal mak kita jahat. Kita yang jahat. Ada orang niat macam tu. Tak larat belarah. Mati lega. Tidak. Tuan-tuan bila mak dia sakit, hari-hari nak kena bagi mandi, nak kena bagi makan. Kadang duit dia habis. Kadang dia punya aktiviti harian kena tunda. Dulu duk main kat futsal, duk kayuh kat gerek, duk rabat kat bukit. Lama sakit, mana boleh lepas lah. Tak ada nak pergi main. Nak kayuh gerek. Gerek pun terkajang mak tu ya. Tak ada. Jadi duk harap bila lah mak mati ni. Nak kayuh gerek balik. Jangan ada harapan. Kerana tu bukan tanda kamu, mak kamu jahat. Tapi kamu yang jahat. Na'udzubillah. Baik. Orang mati ada yang baik ketika hidupnya dan ada yang selalu melakukan kejahatan di sepanjang hidup. Orang mati ada dua jenis. Hak jahat pun mati, hak baik pun mati. Dan orang hak berjahat mati, hak buat baik mati. Buatlah jahat macam mana pun, mati. Jadi orang jahat dengan orang baik, dua-dua akan mati. Nak kalut apa? Baik. Maka orang yang baik apabila meninggal dunia dirasakan kehilangannya dan orang ramai bersedih atas kematiannya. Orang baik bila mati orang sedih. Dan dia mati tu ada rasa kehilangan. Terasa. Hilang dah balung. Tuan-tuan, bila dia mati orang rasa kehilangan dia. Ada kawan yang baik. Saat kawan dia susah dia akan tolong. Susah tolong. Satu hari kawan tu mati. Lalu, tuan-tuan, kawan ni susah. Mai pula waktu susah dia. Teringat. Kalau kawan tu ada, dia tolong dah aku ni. Mati dah, orang teringat. Kematian dia dirasai. Ada orang baik. Tuan-tuan sekalian, mai masjid. Dia, kebaikan dia, orang semua dapat. Bila dia mati, orang merasa lah. Bila mai masjid, rasa kurang. Siapa lah. Rupanya mati dah batlung ni. Tak ada lah. Orang rasa kebaikan dia roh. Ni orang baik. Adapun orang jahat tuan-tuan sekalian, sementara mayat baik disebutkan, orang yang baik bila dia mati orang bersedih. Orang rasa kehilangan dia. Terasa. Rasa. Mak ayah kita baik tu kan kalau mati, berasa mak tak. Dia orang baik. Sebab tu jadi orang baik. Bila kita mati, isteri, anak, mak, ayah, adik-beradik, kawan-kawan, mereka berasa dengan kematian tadi kerana kita jadi orang yang baik masa hidup. Mereka sedih dengan kematian itu. Sementara mayat yang mati itu pula bergembira dan berpuas hati kerana dapat berehat di alam barzakh dengan penuh kenikmatan. Orang baik, bila dia mati orang sedih. Tapi dia syok. Lega. Tak kena penat lah. Orang lain menangis, dia pula seronok. Dia balas balik. Kerana waktu dia lahir dulu ke dunia, bila dia keluar daripada perut mak dia, semua orang gelak, syok. Dia seorang yang menangis.
Seronok. Saya baru dapat anak nombor 4. Hari ni hari ke-7. 7 hari dah. Nombor 4. Putih merah macam saya. Tapi saya merah lebih sikit ni. Comel. Tuan-tuan, setiap baby yang lahir, ayah seronok, mak seronok, abang seronok, kakak seronok, tok seronok, tok wan seronok, semua happy, tak sabar. Syok. Tapi budak tu kelak-kelak menangis. Menangis. Tuan-tuan, anak saya menangis tapi tak banyak. Saya masuk dalam labor room tu, sambut. Tuan-tuan sekalian, bila keluar budak ni menangis, dengarlah doktor dan misi cakap, menangis tak cantik ni. Saya dah bercek. Lah. Dia kena menangis sungguh-sungguh. Menangis sikit-sikit tak mau. Pulak dah. Baby tu mesti kena menangis. Tak menangis ada something wrong. Menangis sikit pun tak jadi, kena bercek pak. Tambah tak menangis terus. Bahaya. Dia menangis, orang yang semua syok, gembira. Masa beranak, semua macam tu. Orang duk syok, kita seorang menangis. Oh tak si. Masa mati tuan-tuan, kita pula syok, biar mereka menangis pula. Oh, menangis dulu, hampa gelak dulu no. Baca. Masa aku mati, aku pula gelak, hampa pula menangis. Baru kena. Ni masa hang beranak, borang gelak, hang mati, borang gelak. Jangan. Baik. Sementara orang jahat, orang ramai tidak akan bersedih dengan kematiannya, bahkan mereka bergembira dengan kematiannya. Mereka semua merasa lega. Bila dia tiada di dunia ini, maka tamatlah sudah kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama ini. Manusia, tumbuhan, binatang, dan negara merasa aman daripada kejahatan dan kezalimannya. Tuan-tuan, orang yang jahat, bila dia mati, orang rasa lega. Tak ada dah kejahatan yang kita terima. Tak jahat. Masa hidup tu menyusahkan orang. Bila mati, orang tapi rasa lega. Tak ada lah jahat tu. Na'udzubillah. Maka hadis di atas menceritakan secara umum, orang-orang beriman mendapat kerehatan dan keselesaan di alam barzakh. Tuan-tuan, hadis ni cerita orang beriman dapat nikmat. Berehat dalam kubur. Baik, kalau orang beriman pun dapat kerehatan, mendapat nikmat dalam kubur, maka sudah pasti orang yang lebih tinggi dapat lebih besar nikmat dia. Sebab tu dia kata, di sana ada nikmat yang lebih hebat lagi dikurniakan kepada para syuhada dan al-anbiya. Kalau orang beriman biasa pun dapat nikmat, apatah lagi syuhada. Ni kalau mati hak orang baik ni, hak main masjid, semayang, sedekah, baca Al-Quran, bangun malam, zikir, orang baik. Tuan-tuan sekalian, dia orang baik, beriman, mati dapat nikmat. Tuan-tuan, kalau dia mati syahid, lagi besarlah nikmat dia. Kedudukan dia lagi tinggi. Dah kalau orang syahid pun nikmat besar, Nabi lagi suruh abang lah. Maka di sana ada orang yang lebih dapat nikmat lebih besar. Sebab tu Allah firman dalam surah Ali Imran ayat yang 169, kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Jangan sangka orang yang mati terbunuh di jalan Allah mati. Jangan. Dia hidup, dapat rezeki pula. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah sahabat-sahabat kamu syahid dalam peperangan Uhud, Allah meletakkan roh mereka dalam tembolok burung-burung hijau. Tuan, perang Uhud perang yang getir. Perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Selepas perang Badar, besar perang Uhud pula. Perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah, iaitu 7 Syawal bersamaan dengan hari Sabtu. Itu perang Uhud. Hari Sabtu. Perang Badar hari Jumaat. Perang Badar tahun kedua, hari Jumaat 17 Ramadan. Perang Uhud tahun ketiga, hari Sabtu 7 Syawal. Hari Sabtu. Hari itu ya. Perang Uhud sehari itu ya.
Tuan-tuan sekalian, perang Uhud menyaksikan perang yang sangat getir dalam sejarah Islam. Teruk. Perang ni tuan-tuan, kepala Nabi terkoyak. Dahi Nabi luka. Mulut Nabi patah. Gigi Nabi patah. Wajah Nabi pecah. Mereka korek lubang. Nabi jalan jatuh dalam lubang. Tuan-tuan, mereka pungai batu masuk dalam lubang tu. Pecah muka Nabi. Berdarah tu abang. Teruk Nabi kena. Sahabat-sahabat syahid. Sayyidina Hamzah bapa saudara Nabi syahid. Sayyidina Mus'ab ibnu Umair, nama yang masyhur, Mus'ab syahid. Mus'ab lelaki kacak, pemuda yang handsome. Tuan-tuan, bila dia syahid, depa sebab berita palsu kata Nabi Muhammad yang syahid. Bak wajah dia ada erah macam Nabi. Lawa, segak. Bila Mus'ab gugur syahid, pakak duk kata, Muhammad mati dah, Muhammad mati dah. Sebahagian besar sahabat down. Dah dengar Nabi wafat dah. Oh, jeng. Nabi tak wafat lagi, Mus'ab yang syahid. Tapi mereka sebab berita palsu. Ni perang Uhud, getir. Teruk. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jasad para syuhada ada lebih kurang 70 orang yang syahid. Tuan-tuan sekalian, 70 orang ni seorang saja yang jasadnya selamat, bakinya kesemuanya dirosakkan oleh musuh. Dia himpun jenazah sahabat yang syahid. Tuan-tuan, mereka himpun mayat-mayat tadi, mereka bagi rosak. Potong telinga, potong hidung, kerak jari, potong kemaluan. Buat semua. Mereka punya geram ke Islam ni tuan-tuan, sampai jasad yang dah mati pun mereka bagi rosak lagi. Seksa mayat tu. Jahat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka roh para syuhada Uhud ni tuan-tuan, mereka dibawa berjalan. Teruk dia kena dekat 70 orang syahid. Maka Nabi sebut dalam hadis, bila sahabat-sahabat tadi syahid dalam peperangan Uhud, Allah meletakkan roh mereka dalam tembolok burung-burung hijau. Burung itu terbang ke sungai-sungai dalam syurga, menikmati buah-buahan syurga. Kemudian ia hinggap di lampu-lampu emas, digantung di bawah naungan arash. Setelah merasai makanan yang lazat-lazat, minuman yang enak, para roh mula berbincang. Mereka berkata, alangkah gembiranya jika kawan-kawan kita mengetahui betapa hebatnya layanan Allah kepada kita. Dan jika mereka mengetahui, mereka tidak akan lemah semangat daripada berjihad dan tidak malas berperang. Roh ni duduk bersembang. Allah bawa berjalan. Tuan-tuan masuk dalam syurga, makan, minum lazat, dapat nikmat yang berbagai. Jadi sama-sama roh para syuhada ni sembang. Kalau kawan kita tahu, lagi syok. Tobat lagi semangat mereka berjuang. Kita dapatlah. Kalau mereka tahu ini balasan untuk mereka yang gugur syahid, lagi semangat ni. Tapi nak buat guna tak boleh habaq. Maka disebutkan, kemudian Allah berfirman kepada mereka, aku akan sampaikan kepada mereka yang berada di dunia tentang keadaan kamu dalam syurga yang penuh dengan nikmat ni. Allah kata, aku akan habaq. Maka turunlah ayat tadi, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Jangan. Bahkan mereka hidup, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sedangkan mereka hidup mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Batu tuan-tuan, ayat inilah menjadi kekuatan bagi orang Islam di Palestin berjuang kerana mereka yakin bahawa janji Allah itu benar. Budak-budak bila soal kepada budak-budak, kenapa kamu bersedia dengan syahid? Budak 14 tahun, 15 tahun tanya, ready nak syahid? Okay, ready. Ready. Kamu anytime. Oh, dahsyat. Bila tanya apa sebab kamu nak syahid? Dia kata sebab saya dapat maklumat orang syahid makan lagi sedap pada kami duduk tang ni. Kami duduk tang ni kadang ada makan, kadang tak ada makan. Tapi dengar kata syahid ni lazat makanan dia. Enak minumannya. Budak. Luar biasa. Dan budak-budak di Temu Ramah, remaja umur 14 tahun, 15 tahun tanya,
apa cita-cita kamu? Wahai anak, kamu apa cita-cita? Nak jadi apa? Masa besar. Tuan-tuan balik tanya anak-anak tuan-tuan, cucu kah? Umur 8 tahun, 10 tahun. Tak jangan tengok, cita-cita nak jadi apa? Polis, tentera, bomba. Balik tanya. Saya tanya anak saya, anak lelaki saya, 3 tahun. Tanya anak esok besar nak jadi apa? Dia kata nak bawa lori sampah. Enggak. Dia tengok lori lalu, besar pula lori tu. Hang tak ada kerja lain ke? Budak. Dia tengok mesin padi, nak bawa mesin padi. Dia tengok backhoe, nak bawa backhoe, dia syok. Maknanya, dia tahulah nak jadi apa, nak buat apa. Hak seronok. Hak tu budak tak erti apa. Dia tanya budak hak erti. Dia jawablah, polis, cikgu, doktor, tentera. Tanya budak Palestin, kamu besar nak jadi apa? Kemudian budak tu kata apa? Kebiasaannya kami di Palestin tak ada besar. Unggah. Ayat tu tak kena. Kerana kami hidup di Palestin ni, kebanyakan kami tak ada besar. Jadi cita-cita kami satu ya, syahid. Tak ada nak dewasa, tak fikir dah nak besar. Nak fikir lagu benar tuan-tuan, baby pun tak ada besar. Baby hak baru beranak, kena duduk dalam inkubator, kena duduk dalam balang. Tuan-tuan sekalian, karen tak ada, ubat tak ada, terpaksa berkeluar. Lalah kerah lagu tu ya. Nak buat apa nak? Nak kata apa lagi tak tahulah, ujian berat. Tapi mereka, tuan-tuan, mereka yakin dengan janji manis Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin. Ubat biuh tak ada. Sistem lumpuh. Biuh tak ada. Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu yang mengandung 95% yang nak kena operate hidup-hidup tanpa bius. Beranak nak kena operate. Tak ada beranak normal. Operate pula tak ada bius. Operate. Dan si ibu tadi sanggup perutnya dibelah. Operate, belah. Dan kenapa? Kerana dia bangga yang dia lahirkan tadi bakal berjuang 20 tahun akan datang pula. Tak apalah. Kerak bila perut. Kerana yang lahir tadi adalah pejuang. Dia akan berjuang pula esok. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mereka sanggup berjuang, korban tenaga, nyawa, harta dan sebagainya. Kerana mereka yakin dengan janji Allah yang sangat agung. Syahid, nikmatnya lagi besar dalam kubur. Besar. Kita doalah semoga semua yang mati di Palestin, pertahankan agama Allah, mempertahankan bumi Al-Aqsa, kesemuanya mereka dikurniakan syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi syahid semua dapat nikmat besar. Dunia, kediaman mereka runtuh. Dan keluarga mereka dirampas. Ada yang mati 20 beradik sekali. 20 keluarga sekali mati. Hilang adik-beradik, hilang kawan-kawan. Ada tuan-tuan menteri jaga pengajian, pendidikan lah. Dan dia umumkan sesi persekolahan tamat untuk tahun ni. Bukan kerana mengaji habis dah, tapi kerana pelajar semua syahid. Tutup lah sekolah. Tak ada pelajar namanya. Oh berat. Jadi tuan-tuan, masa mereka dirampas, kediaman mereka, tanah mereka dan sebagainya, maka kita berdoa semoga Allah ganti dengan nikmat yang lebih besar, syurga Allah yang Maha Agung. Bagi kat mereka lah. Jadi, itulah kita boleh doa nak buat apa ni. Lemah. Tuan-tuan, kita nak pergi tolong bukan dah. Saya orang tanya, Ustaz, tak pergi Palestin lah, kata Rembo, pala bapang duk kira aku tu. Mana duk kira aku tu pula? Nak pergi buat apa? Tuan-tuan, kalau orang kata tak mau pergi, nak pergi buat apa? Tuan-tuan nak pergi tolong perang. Tuan-tuan kena cukup dulu kriteria dia. Mereka perang bukan kuat luarnya. Tuan-tuan bukan sekadar pandai pegang senapang, bukan sekadar pandai menembak. Tak cukup dengan hal tu. Tuan-tuan, kalau kekuatan kita hanya pandai menembak, kekuatan kita hanya pandai baling bom, kita pandai dalam peperangan. Tuan-tuan, Amerika pun pandai agak tu. Orang kafir pun kerti agak tembak. Lepas tu kekuatan pejuang Islam apa dia? Dalaman. Akidah kamu kena mantap. Hubungan kamu dengan Tuhan kena jaga. Quran kena dalam dada. Semayang jemaah tak boleh tinggal. Semayang malam satu abang lah. Oi, letih kita.
Tuan-tuan nak jadi pejuang, syarat nak jadi pejuang tu, berat. Baru kuat. Kekuatan dalaman tu kena kuat. Baru comel. Tapi kalau takat pandai tembak saja, tuan-tuan orang bukan Islam pun belajar menembak. Jadi kekuatan kita double. Bukan dekat luar, dalam sekali. Orang Islam Palestin pejuang, kuat luar dalam. Batu pok-pok Yahudi laknatullah bukan berani main depan. Berani main suara muka depan. Main tembak kok jauh ya. Tak berani hadap. Mereka nampak mereka ni lain, luar biasa. Luar dalam kuat. Jadi kita nak tolong tak mampu, kita jauh, kita lemah. Kita hanya boleh hantar doa. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang syahid lebih dapat nikmat dalam kubur. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu juga meriwayatkan perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha selepas dikebumikan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam biliknya bersama dengan ayahnya dan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqam Nabi sekarang di Madinah, tuan-tuan, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maqam Nabi. Jadi bila kita ziarah Nabi, automatik kita ziarah Sayyidina Abu Bakar, automatik ziarah Sayyidina Umar. Duduk di dalam satu tempat, satu bilik. Tuan-tuan, disebutkan kata Aisyah, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa ad'u thiyabi wa aqulu innama huwa zawji wa abi. Falamma dufina Umar ma'ahum fa wallahi ma dakhaltuhu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Kata Aisyah, dahulu aku buka pakaian dalam rumahku yang dikemumikan dalamnya Rasulullah dan bapa. Masa aku masuk rumah, ada makam Nabi, ada makam Sayyidina Abu Bakar. Jadi kata Aisyah, bila aku masuk, aku buka aurat. Kenapa? Kerana yang kata Aisyah, tidak salah membuka pakaian, kerana itu hanyalah pusara suamiku dan ayahku. Masa Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar saja ada, Aisyah masuk, dia buka aurat. Tak ada salah apa dia kata, kerana makam ni suami aku. Ni ayah aku. No hal. Baik. Tetapi, selepas dikebumikan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam rumahku, bersama di situ, demi Allah aku tidak masuk ke dalam rumahku, melainkan dengan berpakaian lengkap menutup aurat kerana malu dengan Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar ditanam, aku tak buka dah aurat. Malu kat Sayyidina Umar. Tuan-tuan, perkataan itu menunjukkan kefahaman Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang kehidupan syahid di alam barzakh lebih sempurna daripada kehidupan orang beriman yang biasa. Kalau orang beriman pun dapat nikmat, mereka ni syahid lebih sempurna. Dia faham kot tu. Sedangkan tuan-tuan, orang dalam kubur bukan nampak. Tuan-tuan duduk dalam rumah, masuk dalam bilik, buka pakaian. Orang luar bilik tak nampak. Ada lindung kan? Ada dinding kan? Siapa nak nampak? Tu dunia. Tuan-tuan, bila masuk alam barzakh, tuan-tuan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW duduk di dalam alam barzakh. Tuan-tuan sekalian, kehidupan mereka jauh lebih sempurna daripada atas dunia. Jadi kalau guna, kayak mana nampak? Dalam tanah tu. Kok lah ada lubang boleh teropong, tak nampak. Tapi kenapa Siti Aisyah, dia masuk dalam rumah, dia tutup aurat dia. Dia kata malu kat Sayyidina Umar. Kerana sudah pasti kehidupan mereka jauh lebih sempurna. Kalau atas dunia tak nampak, dalam kubur, hidup. Mereka hidup dalam kubur, kehidupan dia lebih sempurna. Jadi malu kat Sayyidina Umar, tutup aurat dia. Padahal kalau gunakan mati dah. Tak. Ini gambaran kefahaman Aisyah. Orang syahid, hidup mereka lebih sempurna di alam barzakh. Dapat nikmat, dapat rezeki. Tuan-tuan, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan mereka jauh lebih sempurna. Pendengaran mereka kuat. Penglihatan mereka jelas. Dan segala-galanya diberikan oleh Allah lebih sempurna kepada syahid. Apatah lagi kepada para Nabi. Jadi, itu hadis yang kita boleh baca pada malam ni. Berkaitan dengan orang beriman, kalau dia mati, dia berehat di alam barzakh. Kerana Nabi sebut, ada orang berehat, dia mati, dia berehat. Ada orang dia mati, orang lain yang berehat. Tuan-tuan pilih
nak mati nanti kita berehat ke orang lain yang berehat? Kalau kita yang nak berehat, maka pastikan kita lelah, penat, susah atas dunia, mengamalkan segala arahan daripada Allah, laksanakan segala kebaikan, beramal dengan amalan-amalan soleh. Semoga waktu kita mati, kita berehat daripada penat untuk buat amal tadi. Tapi kena penatlah atas dunia ni. Dan ketika hidup, jangan laksanakan amalan-amalan yang jahat, amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah. Jangan zalim kepada orang kerana bimbang. Waktu kita mati, orang rasa lega, berehat dari kejahatan yang kita buat. Maka masa hidup, banyakkan buat kebaikan, elakkan buat kejahatan. Semoga Allah kurniakan kematian yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar itu yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Insya-Allah pada masa lapang berpanjang, kita sambung pada pertemuan akan datang bacaan hadis yang berikutnya, hadis ke-19 berkaitan dengan para nabi hidup di dalam kubur mereka. Jadi tadi disebut dah bagaimana nabi-nabi ini hidup jauh lebih sempurna, maka nanti kita akan sambung bagaimana kehidupan para nabi ketika mereka berada di alam barzakh. Wallahu alam, semoga ada manfaat perkongsian kita pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang dari diri sendiri. Hakikatnya kedua-duanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم